Okay, so ini adalah Google Classroom punya interface. Okay, so interface dia kita ada stream, kita ada classwork, people dan juga grades. Kita akan tengok satu-satu. So bila cikgu dah create Google Classroom tadi, so ini adalah interface dia akan bawa cikgu kepada stream. Stream ni akan keluar kalau cikgu sinilah kalau murid-murid tu boleh ada perbincangan dia semua, dia boleh tulis sesuatu and then nampak, and then kalau cikgu ada assignment, pelajar akan nampak pada bahagian okay, ada cikgu lain yang present dia punya screen. Saya kena resume balik. Okay, so ini adalah cikgu punya Google Classroom punya slide. Nanti kita akan pergi yang real punya. So sekarang just saya bagi demo saja. So dalam stream ni sini dia akan nampak assignment yang ada, kita ada bagi tarikh lah, assignment yang kita dah post, dia kena buat, and then work dia lah, homework dia akan keluar kat sini, berapa hari bulan nak kena submit. So dia akan keluar dekat bahagian stream tu dekat sini. So sini adalah kita punya Google Classroom stream. So dekat atas ni share something with your class. So cikgu kalau ada announcement ke yang penting cikgu nak buat, cikgu bolehlah tulis announcement dekat situ. Dan yang kelebihan dia bukan hanya cikgu saja, murid-murid lain pun dia boleh tanya soalan dekat stream tu, sebab kita nak murid-murid lebih kepada perbincangan antara dia juga. So dekat stream tu pun murid-murid boleh juga tulis sesuatu. So dekat sini kita boleh reuse announcement. Contohlah kalau kita dah cakap kat dia sila hantar hari Jumaat, tapi takkanlah kita nak type sila hantar hari Jumaat, so cikgu boleh guna yang lama punya tu, cikgu just reuse. So dia akan post balik benda yang sama cikgu dah post minggu lepas contohnya. So itulah reuse, kita dah guna announcement tu tapi kita nak guna balik. So kita just reuse announcement tu semula. Okay, kalau cikgu pergi dekat bahagian, kejap ya, ada kapal terbang lalu, maaf. Okay, so kalau cikgu pergi dekat bahagian, classwork ni, kat sinilah di mana cikgu boleh assign tugasan cikgu kepada murid-murid. Cikgu boleh create assignment. Okay, dekat bahagian ni juga ada Google Calendar. So setiap kali cikgu create assignment, dia juga akan keluar di Google Calendar murid-murid semua bila tugasan tersebut perlu dihantar. So dia juga akan link dengan kita punya Google Calendar kita. So kita boleh tengok assignment ni berapa hari bulan, assignment ni due berapa hari bulan. Dia akan link secara automatic. So cikgu tak perlu nak linkkan manually, dia akan automatic setiap kali cikgu create assignment dan buat dia punya due date, dia akan automatically link dengan kita punya calendar. Dan juga dekat bahagian class drive folder ni, semua assignment cikgu yang cikgu dah bagi, semua assignment murid yang murid tu hantar kepada kita, semuanya akan disimpan di dalam satu folder. So semua tu cikgu boleh tengok di dalam folder tersebut lah, kerja-kerja tugasan yang telah murid submit balik kepada kita, semua tu akan ada dalam satu folder. Folder tu juga akan ada kita punya materials yang kita kongsikan dengan pelajar-pelajar semua. So itu adalah dalam classwork. So classwork ni untuk kita berikan tugasan kepada murid-murid. So tekan dekat button create tu, so kita boleh bagi dia assignment, quiz assignment. Kita boleh juga tanya dia question. Question tu lebih kepada poll. Macam poll untuk tanya dia nak pergi mana cuti sekolah, A apa, B mana, C mana. So nanti murid-murid tu akan jawab dekat question tu, dia nak pergi A, B atau C. Dia lebih kepada poll punya type of question. And then materials and also reuse post, sama juga macam dekat stream tadi.
Dekat stream kita boleh guna semula announcement. So kalau cikgu nak guna semula pula assignment pun boleh juga kita buat benda yang sama untuk classwork tu. And also topik, so maybe cikgu ada topik-topik contoh sejarah zaman bila semua, so cikgu dah separate ikut topik pun. Dekat sini pun nanti bila cikgu cari dekat topik pun senanglah, ini topik bahagian apa kita discuss, ini topik apa, ini topik apa. Okay, ini adalah lebih mendalam. So untuk assignment tu kita create an assignment untuk kita punya classroom. So assignment ni dia boleh attach file-file yang dah wujud. Kalau contoh cikgu dah create soalan tu dalam Google Document, so cikgu boleh attach menggunakan assignment. Sebab kalau cikgu pergi dekat quiz assignment, dia akan create satu blank quizzes menggunakan Google Form. Satu blank totally new, fresh, kosong kalau cikgu pergi dekat quiz assignment tu. Dia menggunakan Google Form saja. Tapi kalau cikgu guna format Google Document tu, cikgu guna yang assignment. Jangan guna quiz assignment. Quiz assignment hanya fully untuk Google Form saja. So yang macam question tadi tu, yang macam poll tu lah. Kalau cikgu nak tahu apa pendapat murid-murid, dia nak pilih A ke B, C. Itu yang simple tu kita boleh gunakan yang question tu lah. So materials ni macam bahan rujukan murid-murid. So cikgu nak post bahan rujukan murid-murid, cikgu pilih yang create materials and then cikgu upload kat situ supaya nanti pelajar-pelajar dia boleh sentiasa rujuk balik bahan rujukan yang cikgu dah kongsikan. So reuse post tu macam saya terangkan tadi, kalau cikgu dah ada cikgu dah submit assignment tu tapi cikgu nak contohlah cikgu dah bagi assignment ni tapi cikgu tak puas hati seorang contoh tak ada pelajar pun yang memuaskan hati cikgu, semua beri pulangkan balik kerja yang tak berkualiti. Contoh semua pulangkan balik kerja yang tak berkualiti tapi cikgu tak happy. So cikgu bolehlah kita reuse balik post tersebut, suruh dorang sila buat semula. Okay, topik tu macam saya cakap tadi, cikgu dah group-groupkan dia, so nanti senang cikgu nak tahu yang bahagian ni kita guna untuk soalan yang mana satu, bahagian ni kita guna soalan yang mana satu. Bila kita dah beri dia topik untuk assignment tersebut. Sebab contoh macam assignment ni, contoh bahasa Inggeris, assignment ni topik dia kita letak bahagian grammar. Assignment ni topik dia kita bahagian lain pula. So kita ada few things kan kita nak beri kat dia, so nanti topik tu menyenangkan kita juga untuk group-groupkan assignment tu. Okay, contoh bahagian A kita dah banyak touch untuk skill bahagian A, so bahagian B kurang. So tengok kat topik, banyak bincang topik A, sekarang kita kena buat topik B pula. Dia macam tu, topik tu untuk cikgu juga nak tengok kemudian hari bahagian mana yang dah bincang lebih, bahagian mana yang kita kurang bincang, dan kita boleh start perbincangan tu lebihkan untuk topik. Walaupun topik ni dia lebih kepada pilihan sendiri, tapi dia untuk menyenangkan cikgu juga di kemudian hari lah. Okay, bila cikgu create assignment, ini adalah contoh create assignment Bila cikgu create assignment, so di atas sini cikgu berikan dia title. Instruction tu adalah optional lah, sama ada cikgu nak beri dia any instruction untuk dia menyiapkan dia punya assignment tersebut. So cikgu boleh add apa-apa file daripada cikgu punya drive, ataupun cikgu boleh create a new document juga untuk assignment yang cikgu nak buat ni. So for kat sini ni ialah nama kelas yang cikgu dah cipta tadi. So macam contoh yang sekarang saya buat ni, introduction punya kelas. So sebab tu dekat bahagian for dia keluar introduction. Dekat sini untuk siapa? Untuk semua pelajar. So dia by default dia akan buat all student. Tapi kalau cikgu assignment ni
contoh cikgu nak bahagi dekat seorang murid ni je sebab cikgu rasa dia perlukan lebih bantuan. Ini contoh cikgu dapat tahu yang murid A ni perlukan lebih kerja. Dia perlukan lebih banyak bantuan. Jadi yang assignment ni cikgu memang berikan special untuk dia. So ni adalah kerja khusus untuk orang yang, okay, contoh kita bagi orang bernama Ali ni. So kerja ni memang khas untuk Ali. So dekat all student ni cikgu boleh pilih Ali. So memang kerja ni nanti untuk Ali saja. So cikgu pilih klik ni drop down tu nanti. So cikgu cari Ali, cikgu klik kat dia. So nanti introduction sini akan keluar nama dia Ali. So maknanya kerja ni cikgu bagi hanya untuk Ali. Orang lain takkan dapat assignment ni. So itu. Lepas tu kalau ada due date. By default dia cakap no due date lah. So due date ni cikgu kena isi sendirilah due date tu bila. So topik ni by default juga macam cakap dia tak ada topik. Tapi untuk memudahkan cikgu nanti cikgu nak cari apa perbincangan yang cikgu dah buat, topik apa yang cikgu dah sentuh. So senang cikgu bagi dia topik. Lepas tu cikgu assign saja. So dia dah assign dekat murid tersebut. So ni tadi kita pergi add. So kita boleh tambahkan dalam assignment tu kalau kita dah buat di dalam Google Drive, kalau kita ada link, kita ada YouTube video ke. So pilih kat sini add documents. Cikgu boleh create a new document juga by clicking create. So dia ada option ni saja buat masa ni Dia ada 5 ni saja. So cikgu boleh create new Google document, new Google slide, new Google Sheets, new drawing and new form. So create. Bila cikgu tekan create, dia memang akan buka satu dokumen baru untuk cikgu-cikgu. Okay. So bila cikgu dah attach, doesn't matter lah cikgu attach a new document, cikgu attach add document yang memang dah wujud ataupun cikgu create a new document. So bila dia dah siap, dia akan keluar macam ni Dia akan bagi tahu nama apps tersebut. So sekarang nama apps yang kita guna ni Google Slide. Untuk assignment ni ialah Google Slide. So ini ialah title dia, Introduction to Google Classroom. So dekat bahagian sini nanti cikgu akan nampak, okay, by default dia akan cakap student can view file. Kalau cikgu tekan dekat drop down nanti, cikgu boleh pilih sama ada student hanya boleh lihat saja file tersebut. So buat masa ni, student can view introduction to Google Classroom. So dia boleh view sahaja. Kalau cikgu pilih access student can edit file, so student tersebut boleh edit file ni. Introduction to Google Classroom. Dia akan edit file ni. Kalau cikgu pilih yang bawah sekali, make a copy for each student. Bila cikgu pilih yang bawah ni, bila murid buka file tersebut, so dia akan jadi copy of Introduction to Google Classroom. So file copy tersebut akan pergi ke Google Drive murid. So nanti yang copy of Introduction to Google Classroom itulah yang akan cikgu dapat. Dia akan return, assignment dia akan pulangkan kepada cikgu untuk cikgu tanda ialah copy of Introduction to Google Classroom. So dia takkan kacau cikgu punya file Introduction to Google Classroom ni. So murid tersebut akan ada file dia yang tersendiri. Okay, alright. Okay, so bila cikgu pergi bahagian people pula, dekat sinilah cikgu boleh add core teachers, cikgu boleh add student. So sekarang ni saya sajalah teachers dia, tapi kalau cikgu perlukan cikgu-cikgu lain punya bantuan di dalam Google Classroom ni, cikgu just tekan tambah tu sahaja. So yang ni lah, bila cikgu tengok bawah, invite student, give them the class code. So class code yang bold ni lah yang cikgu kongsikan dengan student untuk dia key in masa dia join class. So masa dia join class tu, dia kena masukkan lah yang ni lah yang dia akan masukkan. Class code tu lah yang akan student masukkan. So dia akan automatic
jadi cikgu punya student dalam ni, ataupun cikgu boleh tambah secara manual. So cikgu just tekan dekat button tambah orang ni. So yang ni invite teacher, so cikgu just key in dia punya email address. Lepas tu cikgu just tekan invite. Untuk murid student pun sama, cikgu tekan dekat sini. Lepas tu dia pop up, invite student. Cikgu masukkanlah email pelajar-pelajar cikgu. So kalau sebenarnya paling mudah cikgu hantar dia kelas code. Tapi kalau cikgu memang dah ada database murid-murid tersebut, so cikgu just copy paste dekat sini lah. So dia akan invite murid tersebut dan murid tersebut dia kena buka dia punya email and join the class. Kalau kita pergi bahagian grades pula, okay, so kita pergi dekat grades kat sini. So dekat sinilah kita boleh tengok, contoh saya ada bagi assignment dekat sini. So nama assignment saya GCE. So dekat sini kita boleh nampak pelajar-pelajar punya kerja lah. So dekat sini bahagian grade ni kita boleh bagi dia markah untuk kerja dia. So missing ni kita tak dapat balik lah kerja tersebut daripada pelajar tersebut. Kalau dia hantar contoh macam ni, tapi dia tulis sini dan late sebab dia hantar semula lebih daripada masa due date. So dia hantar tu contoh due date dia 7 hari bulan, 8 hari bulan baru dia hantar. So dia akan bagi tahu lah dan tapi late, lambat. So kalau nak bagi markah tu cikgu boleh tekan je, lepas tu cikgu terus key in berapa. So senang je, cikgu tekan, lepas tu cikgu boleh dah key in berapa markah murid tersebut. Okay. Okay, kalau cikgu nak check pula dia punya kerja. So sekarang I nak check kerja murid tersebut. Bila cikgu bawa kerja tu situ, dia ada 3 dot ni, cikgu tekan. Lepas tu cikgu pergi view submission. Cikgu tengok view submission, cikgu klik. Lepas tu dia akan buka. So macam tadi yang ni saya bagi GCE dalam Google Slide. So ini adalah kita dah buka. Ini adalah kerja murid tersebut yang kita nampak. Lepas tu kat sini kalau cikgu nak tengok skrin besar lah, tapi selalunya macam ni pun dah cukup. So cikgu boleh komen kerja dia, cikgu boleh komen lah. Contoh, yang ni warna ni I tak suka, I dah cakap hari tu guna warna biru, kenapa you guna warna kuning, contoh. So kat sini cikgu boleh komen kerja-kerja pelajar tersebut lah. Lepas tu bahagian grade ni macam kita bagi dia, of course kita bagi dia markah. And then lepas tu kita return back. Bila kita return, murid ni akan dapat balik kerja dia together dengan komen-komen cikgu tadi tu. So bila dia buka, dia boleh nampak komen-komen cikgu dan dia boleh nampak juga markah dia. So dia just tekan return, so dia dapat balik. Ataupun cikgu pergi bahagian grade tu pun dah ada bahagian return juga. So contohlah cikgu tahu dah nak bagi dia berapa. So tanpa tengok dia punya kerja yang dia submit tadi, cikgu dah tulis markah kat sini and then cikgu return. Okay, dia bila cikgu tulis markah, contoh sekarang saya dah tulis 90, dia akan tulis draft. Draft, maknanya kita tak bagi, kita belum hantar semula markah tersebut kepada pelajar. Dia hanya tulis draft sebab kita just buat sendiri. So maknanya pelajar tu tak tahu lagi yang dia dapat 90 markah. So bila draft saja, maknanya itu hanya untuk kita punya data sendiri. Pelajar tu tak nampak lagi yang dia dapat 90. So sebab tu dia keluar draft. Draft tu hanya untuk kita. Kita je nampak berapa sekarang ni. Lagi kita tak return, pelajar tersebut takkan tahu berapa markah yang dia dapat. Lagi kita tak return, dia takkan tahu berapa markah yang telah dia dapat. Ya. Okay, so saya akan demo live sekarang untuk Google Classroom. Okay, nanti kejap lagi saya akan pergi dekat soalan cikgu, jangan risau. So sekarang saya just live demo. Okay, first of all sila pastikan yang senang, cikgu dah pastikan yang cikgu dah masuk ke dalam Gmail cikgu lah.
So bila cikgu dah masuk ke dalam Gmail cikgu, setiap masa cikgu buka new tab saja, dia memudahkan cikgu, cikgu buka new tab, cikgu pergi kat sini kat Google Apps ni, tekan, carilah Google Classroom cikgu, sini saya tekan. So dia akan buka Google Classroom. Okay. Okay, contoh kat sini saya ada beberapa kelas yang telah saya cipta sebelum ni. Okay, so macam ni. Ini adalah nama kelas tersebut. Nama kelas tersebut Mathematics 101. So yang ni you nampaklah complex number ialah section dia. So nama cikgu ialah Farah Hisham. So macam mana nak tahu yang tu kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai guru. Okay. Kalau kita sebagai guru, you akan nampak macam ni Sebab yang ni maknanya you boleh grade pelajar. So maknanya ini adalah kelas you sebagai teacher lah. You akan nampak button ni. Dia akan tulis grade book. So maknanya you boleh tandakan dalam classroom tu. So yang ni maknanya okay, yang ni you teacher. Yang ni you murid. Sebab dia cakap open your work. So you tahulah yang ni you murid, yang ni I murid, yang ni I cikgu. So ini I murid, okay ini I murid, so ini I murid again. So bila cikgu invite student tadi, kan ada bahagian people and then cikgu invite student ataupun cikgu. Lepas tu cikgu key in dia punya email address, cikgu invite dia. So lagi satu cara, murid tersebut atau guru tersebut nak join kelas cikgu, bila dia buka Google Classroom dia juga, dia boleh nampak ada notification. So macam ni sekarang, Cikgu Jaren ajak saya join kelas ni. So sama ada saya join ataupun saya reject, decline. So okay, ini maknanya saya murid, semua cikgu boleh nampak kan. So ini adalah saya punya Google Classroom, ada few classes di mana saya cikgu, ada few classes di mana saya menjadi murid. So bila saya menjadi murid, of course saya boleh nampak ini cikgu mana punya kelas. So ni cikgu Syaista punya kelas, ni cikgu Anak Basman punya kelas. Okay, semua macam tu. So kalau cikgu dah bagi kod dekat murid, macam ni untuk murid dia pergi dekat join class, dia key in lah kelas kod yang cikgu dah bagi berapa berapa tadi. So dia key in, lepas tu dia klik join. So bila cikgu dah kongsikan kelas kod, dia klik enter kelas code, dia join. Okay, sekarang kita nak create new class So tekan tambah. So create class. So I just buat kat sini demo. So lain tu I biar kosong je So demo, create. Okay. Alright, ni adalah kelas demo saya. So by default memang dia akan bawa you pergi stream you lah. So ini adalah kelas demo. So ini adalah kelas code. Tapi kalau cikgu ada dalam bilik darjah, cikgu just tunjuk macam ni lah. So semua pelajar pun boleh nampak and then boleh copy kelas dia. Okay, ni adalah stream. Stream kat sini just normal announcement semua. Dekat upcoming tu kat sinilah cikgu boleh nampak assignment punya due dekat sini. So ni classwork. So dekat classwork ni cikgu boleh bagi dia assignment, quiz assignment. So again, assignment kita boleh attach any document ataupun tanpa attach any document pun boleh assignment. Tapi beza dia dengan quiz assignment ni memang dia gunakan Google Form Quiz assignment memang menggunakan Google Form sahaja. Dia tak boleh ambil Google Docs, semua tu tak boleh, dia Google Form. Question ni lebih kepada poll. Contoh cikgu nak tahu murid-murid ni lebih berminat untuk pergi lokasi A ke lokasi B atau C. So cikgu buat question, nanti murid-murid tu boleh vote lah mana satu. Materials ni ialah sumber-sumber mana kalau kita
ada additional resources untuk kita punya kelas. So material tu kita post, nanti pelajar-pelajar tu boleh tengok material-material yang cikgu kongsikan untuk dia buat bahan rujukan. Reuse post, contoh cikgu dah bagi dia assignment tapi cikgu tak semua hantar, so cikgu cakap bagi pelajar-pelajar yang belum hantar sila hantar. So cikgu just buat reuse post je sebab cikgu dah post assignment tu, buat apa cikgu nak hantar balik. So cikgu just guna reuse post. So tak payah just reuse post, just guna yang lama punya, just macam setakat reminder untuk pelajar. So dekat bahagian people ni kita boleh invite cikgu lain, kita boleh invite student. So just cikgu key in, contoh sini saya nak ajak Syaista. So dia just tekan and then kalau you ada orang lain nak hantar, Farah. Sebab tu saya cakap kalau cikgu memang dah ada database, cikgu copy paste, lepas tu nanti dia keluar ramai-ramai punya pelajar punya nama dekat sini lah. So cikgu just copy paste, lepas tu cikgu just tekan invite. So kalau orang tu cikgu dah hantar dia sebagai student, cikgu dah tak boleh jadikan dia teacher, cikgu kena pilih lah sama ada orang tu ialah student ataupun teacher. So, kat sini teacher pun sama, you boleh tekan juga invite teacher, boleh juga ramai-ramai and then just tekan invite. Okay. So dekat grades ni nanti, yang ni kosong, saya akan cari. Okay, dekat bahagian sini kan cikgu ada nampak dia macam menu, cikgu tekan. Kat sini ialah teaching, ialah nama subjek-subjek yang saya merupakan cikgu. So saya mengajar. Enroll, dia akan nampak kelas-kelas yang di mana saya merupakan student. So sekarang I just pergi dekat class introduction. Okay, so contoh study ni kosong di sini. Sorry, I just nak tunjuk dekat grades. Okay, so contoh yang ni saya telah pun buat assignment di mana saya telah memberikan due date kepada pelajar tapi hanya seorang sahaja yang return balik. So sebab tu orang lain tu nampak missing sebab dia tak hantar balik, dia tak submit balik dia punya assignment kepada saya. So hanya satu sahaja pelajar saya. So kenapa again dia draft? Sebab saya belum return dekat pelajar ni. Selagi dia tak return, dia memang akan jadi, you akan nampak draft lah selagi you tak return. So missing maknanya pelajar ni tak hantar pun dia punya assignment dekat saya. So kalau saya nak tengok dia punya assignment, you tengok view submission and then dia buka new tab, so you boleh tengok lah kerja-kerja pelajar tersebut. So you boleh tengok dekat grades tu you boleh nampak missing ke apa ke. Okay. So far cikgu ada apa-apa soalan? Tadi saya nampak, so saya akan pergi ya. Yep. Minta maaf. Okay, ya. Cikgu. Pada saya tercicir, saya apa maksud missing tadi tu kalau saya nampak perkataan missing tu? Oh, okay, alright. Yang okay, boleh. Okay, for missing. Okay, so sekarang ni yang untuk kelas ni saya telah berikan assignment kepada murid-murid untuk kelas ni. Lepas tu tapi hanya seorang saja yang return in kerja saya, maknanya dia pulangkan return. Kalau pelajar tu tak return in, maknanya dia tak hantar balik assignment. So maksudnya turn in lah. Dia kena tekan turn in kan, turn in lah. Yes. So missing maksudnya dia sudah buat tapi tak hantar. Missing tu either dia tak buat atau dia tak, of course dia tak hantar lah, dia tak pulangkan, so dia missing. Ataupun dia belum tengok, bolehkah kita tahu dia belum buka untuk tengok? Oh no, kita tak boleh tahu pun dia dah buka ke tak. No, kita takkan dapat tahu yang murid tu dah buka ke belum, kita tak tahu. Tapi yang kita kat sini Google Classroom hanya akan record sama ada dia dah hantar submit balik assignment tu ataupun belum sahaja. Tapi pada grade muka surat saya punya, ada murid tu dia tu assign sahaja, maksudnya yang ada dua kategori kan, atas yang sudah buat, yang bawah tu macamnya belum buat. This is assign, bukan missing, dia assign sahaja. Adakah bermaksud dia belum buat? Adakah bermaksud belum buat?
Yang bawah. Bawah, Yang murid yang punya. sorry, Hello. okay. Yes, sorry I cannot hear you clearly tapi okay, okay Kalau sebab okay. ke bawah, Bawah memang scroll ke dalam, bawah ada tak yang assign sahaja, assign. okay, tak ada. Memang I already assign assignment ni untuk semua murid. Okay, I dah bagi kat semua murid ni. Akan tetapi hanya seorang saja yang return balik dekat I. Sebab tu dia cakap done. Hanya seorang saja yang done. Sebab Yang missing ni dia tak hantar balik. Faham. Dia tak Yang ini sudah lepas deadline kan? Ini lepas deadline. Yes. Selepas deadline dia akan bagi tahu lambat. Lepas deadline. Kalau lepas saya deadline belum lepas deadline. belum. Punya belum. Jadi tak missing, tak nampak missing kalau sebelum lepas deadline. Belum. Tak ada. Okey, faham. Ya, Saya yang sama belum lepas deadline. Ada yang sudah turn in, ada yang di bawah masih assign. Jadi ada wujud kata missing. Okay. Ya, no. Selagi you tak lepas deadline tu dia tak akan tunjuk missing lah. Sebab nantilah faham. Ya, kalau dia dah hantar lepas deadline pula dia akan bagi tahu late lah. Dia akan bagi tahu juga information. Okey, faham. Okey, terima kasih. Okey. Bagaimana anak murid saya boleh edit atau isi jawapan? Okey, Cikgu Lay, depends apa type of assignment yang cikgu bagi. Edit. Kalau cikgu bagi dia, contoh saya ambil Google Document tadi, cikgu bagi dia access apa? Cikgu bagi dia access can view, can edit ataupun copy. Kalau cikgu bagi dia access untuk view, dia boleh tengok saja dan dia tak boleh nak kacau apa-apa dekat situ, tapi dia boleh return balik cikgu. Contoh saya saya buka yang di mana saya jadi pelajar ya, sekejap. Sekejap ya. No, classwork. Okay, sekejap. Okay, Google Form. Bayar saya cari mana. Kalau cikgu, kalau cikgu bagi dia contoh yang Google Form ni, so semua rekod tu yang jawapan murid-murid tu cikgu hanya boleh nampak dekat Google Form tu saja. So dia hanya akan jadi satu dokumen. So macam contoh yang ni saya tengok saya sebagai murid missing sebab saya dah lepas due date and saya tak hantar, so dia jadi missing So view assignment. So kalau saya tak ada, saya punya access can view saja. So macam mana saya nak jawab soalan tu, so saya akan tulis dalam bahagian ni lah, class comment. And then saya cakap jawapan soalan 1, contohlah 1 tambah 1 equals to 2. And then saya just tekan post. And then saya tekan mark, saya sebagai murid sekarang, saya tekan mark as done. So saya hantar balik lah. So Cikgu Farah ni nanti dia akan nampak kelas komen saya ni. Dia akan nampak ni. Kalau dia boleh edit, dia edit je benda ni, lepas tu dia mark as done. So dia return back dekat Cikgu Farah ni yang benda ni lah tadi. Tapi bila edit access tu bunyi bukan hanya seorang, nanti file tu dia I tak saja sangat edit tu. Sebab nanti file tu dia jadi semua murid pun edit file tu, cikgu tak tahu siapa buat apa semua. So susah juga kalau cikgu bagi yang edit access tu. So cikgu saya cadangkan cikgu pilih yang make a copy. So nanti student tu akan dapat dia punya copy dia sendiri, copy of file tu. Lepas tu nanti dia boleh return, apa yang dia return tu merupakan copy file dia, bukan yang original cikgu punya. So tu macam mana murid boleh isikan jawapan untuk assignment tersebut lah. Okay. Mengapa walaupun pelajar sudah jawab soalan dan hantar tapi bahagian kami assign saja bukan turn in. Untuk cikgu memang assign, untuk turn in hanya option pelajar saja. Cikgu hanya boleh assign turn in sebab cikgu ialah cikgu. So cikgu tak ada pilihan untuk pulangkan balik kertas assignment tu.
turn in option tu hanya untuk pelajar sebab dia nak return back dia punya question. Missing expired date belum buat. Ya, missing you belum buat lah. Dah lama expired and then contoh you tak buat-buat and dia jadi missing lah. Kalau belum, kalau you still ada masa, dia akan jadi just homework due saja. Dia takkan keluar missing tu. So macam kat sini tadi you nampak missing sebab I dah terlajak, I dah lambat. So dia jadi missing. So kalau I still ada masa, dia akan jadi due bila saja. Dia tak akan jadi missing ni. Sekejap I cari mana yang belum due discard. No due date. Okay, contoh dia tak nampak kat sini. So you just akan nampak assign saja kat sini. So dia tak jadi missing dia jadi assign. Kalau missing tu, kalau you dah memang dah terlajak daripada tarikh original you nak kena submit. So dia jadi missing. Maknanya you tak hantar-hantar pun assignment tersebut. So dia akan tulis kat situ missing. Okay, any other question that I can help you with? Okay, cikgu. Okay. Quizzes double link. Link, yep. Turn in you pulang, you return back, you pulang, you hantar dekat cikgu you punya kerja lah. Contoh saya ada homework sekarang, so maknanya turn in, okay cikgu nah ni kerja homework saya, tu ialah turn in. Yep, so memang sekarang you boleh senang, you boleh link-link je. So I just go back to demo, classwork, read, assignment, add, link. So cikgu kalau ada link-link nak suruh dia refer ke pergi mana, contoh cikgu ada buat tugasan tersebut dekat bahagian lain, cikgu letak je link kat situ. Link-link, semua sekarang pun dah memang dia integrate nak menyenangkan kita punya kerja semua pun. Dia macam tu lah. Ada lagi soalan cikgu? Nak bagi grading, okay. Tak nak demo pun maaf lah, seorang je pelajar saya dekat situ. Sekejap saya tunjuk balik. Okay, sekarang masalah sekarang ni saya hanya berikan satu homework saja. Kalau banyak cikgu akan nampak next kat sini pun ada list banyak-banyak lagi lah. Tapi sekarang saya ada satu saja. So great, sekarang ni masalahnya seorang saja pelajar saya hantar. Kalau cikgu semua cikgu pun letak banyak, so cikgu buat macam ni je. Cikgu missing kan, contoh missing. So saya bagi kosong lah. Tulis kosong. Dia akan jadi kosong macam tu. So dia draft sebab kita tak return balik. So ni pun missing. So I pun bagi dia kosong. Okay, still draft draft. Dia save, dia draft. Sebab dia takkan hantar. So contoh sekarang I nak hantar. Okay, contoh yang ni kosong. Saving. So I bagi dia kosong So I return bakat dia. Dia akan bagi tahu you. Dia return unsubmitted assignment. Remember dia missing. Pelajar ni tak hantar dekat I apa-apa. So dia bagi tahu lah, this assignment isn't done yet. Are you sure you want to return it? So ini adalah untuk cikgu return, kita bagi dia berapa markah dia dapat. So yes, I tahu yang dia memang tak hantar, sebab tu I bagi dia kosong. So return. So sekarang ini adalah private comment. So maknanya hanya pelajar ni saja nampak you punya comment. So I just cakap maybe I just tulis lah great job. Apa-apa yang you nak tulis, you tulislah kat situ. Okay, and then you just return. Okay, dia bagi tahu not turn in because pelajar ni tak ada bagi saya apa-apa dokumen semula. So dia not turn in lah. So kalau yang macam ni dia ada okay, I hantar yang ni So sekarang murid ni I bagi dia 100% contoh Okay. Selagi you tak return, dia akan jadi draft. So beza dia ni draft, ini dia akan bagi tahu not turn in. Sebab yang ni I dah return kat dia. So yang ni I just tulis kat sini untuk I saja tengok. So pelajar ni tak tahu lagi yang dia dapat kosong. Tapi pelajar ni dah tahu yang dia dapat kosong. Pelajar ni belum tahu.
draft pelajar ni pun belum tahu. So tadi pelajar ni saja yang dah buat saya punya kerja. Saya bagi dia 100, so draft, so I return kat dia. Again, get job. Return. Okay, so dia akan bagi tahu done late. So kalau pelajar tu tak hantar, not written in. So nampak grading cikgu boleh tulis kat situ je. Cikgu ada tak satu butang semua return goes satu-satu? Kita tak perlu tekan kita ada komen. Kita nak return saja semua satu kelas. Ada kan? Return satu kelas, cikgu boleh ni kat atas ni. Pergi dekat bahagian kelas dia, dekat atas ni 3 dot, return all. Yes, this button. Ini tak ada komen kan? Kita boleh buat komen lah kan? You just tak ada, yang ni tak ada comment individual. No, dia tak ada option yang comment individual. Yes. Just return to semuanya. You bawa dekat cursor, atas ada 3 dot, tekan return all. Yes, ada. Dekat cursor atas ni. Okay, terima kasih. Yep, sama. Okay, I just check anyone. Okay, sekiranya pelajar dah hantar jawapan. Okay cikgu, pelajar tersebut masih boleh edit dia punya jawapan. Tapi kena pastikan dia Google document semua tu lah, yang mana dia boleh edit semua tu. Dia boleh edit selagi tak due date Contoh dia hantar due date, okay contoh I ambil hari ni berapa hari bulan. Contoh 7 hari bulan Contoh due date dia pukul 7 hari bulan pukul 12 contoh. 7 hari bulan pukul 12. And then pelajar tersebut perasan, oh yang ni salah, dia nak edit dia edit, lepas tu pukul 12.05 dia edit 12.05 dia turn in semula, dia akan jadi done late. Dia boleh edit, pelajar tu still boleh edit file dia boleh turn in banyak kali, dia boleh turn in turn in semula kerja dia kalau dia tak puas hati, tapi selagi tak lepas due date lah. Kalau lepas due date dia akan jadi macam tadi lah, done late. Okay, kalau jawab short answer dengan handphone mesti download Google Doc. Short answer, jawab short answer masuk Cikgu Lee macam mana tu? Ni maksudnya pelajar sudah hantar turn in assign, maksudnya tugasan sudah diberi ke pelajar tapi belum hantar. Graded, guru sudah return. Ya, betul. Ya betul Cikgu Doreen. Yes, Cikgu. Tentang soalan yang murid boleh edit soalan jawapan dia. Kalau cikgu sudah mark, sebelum deadline cikgu sudah dia murid sudah turn in assignment kan, cikgu lepas deadline baru mark semua. Mana yang turn in dia mark, sudah mark tu lepas mudah tu dia pergi ke mark murid tu. Sorry cikgu, putus-putus. Boleh cikgu ulang semula? Dia tak nak tunggu sampai deadline nak mark buat saya. Grade sudah lepas tu dia mula satu mark lah. Okay, kalau dah mark assignment tu, boleh tak budak tu edit pula jawapannya? Boleh kan? Lepas dah mark, boleh. Lepas dah mark, lepas dah mark. So dia akan jadi macam kalau edit tu dibuat lepas due date, dia akan jadi done late. Tapi maksudnya dia hantar sebelum due date dan cikgu dia mark sebelum due date. Maksudnya cikgu dah katakan cikgu dari ada budak. Oh, nak bagi markah baru. Maksudnya budak tu dia tak puas hati lah, mungkin makan yang rendah lah, lepas tu dia nak buat semula. Okay. Alright, still dia juga.
Boleh. Still juga boleh kalau contoh macam saya tunjuk tadi. So walaupun tadi saya dah tulis 100% dekat saya dah hantar dekat dia, and then saya sentiasa saya nak tukar balik dia punya markah, and then you just return balik new mark dia yang baru tu. And then grading dia akan ikut grade yang baru yang you berilah. Maksudnya Boleh. kena upgrade lagi sekali lah kan. Setelah Yes. edit, grade semula lah. Belum deadline dia. The grade Maksudnya semula. kena grade semula lah. Dia kena grade semula, and also dekat bahagian nanti dalam bahagian grades ni cikgu hanya boleh nampak submission untuk yang baru yang dia hantar tu lah. So kiranya bila dia dah turn in, so kat sini submission tu cikgu hanya boleh nampak yang file yang baru yang dia submit tadi, yang lepas yang dia dah salah tu dia buat semula tu cikgu dah tak boleh view submission kat sini hanya untuk yang baru saja. Yang baru lah. Okey. Terima kasih. Yep. So anytime kalau contoh macam cikgu tu cakap tadi, pelajar tu tak puas hati, so cikgu boleh tengok balik view submission tu semula untuk pelajar tersebut, dan cikgu boleh edit semula and return semula the latest document dia. Macam mana tahu bulan tu sudah edit semua? Apa tandanya pada kita punya komputer pada sini yang dia hantar balik yang kali kedua? Oh tak, dia memang akan nanti, so bahagian grades ni nanti akan cikgu just buat macam tadi yang cikgu edit. So macam ni cikgu nampak lah, so dia warna hitam dia jadi font dia warna hitam, so dah return. So bila cikgu edit dia cikgu tekan je, cikgu buat edit je, so dia nanti jadi macam ni. So ni draft sebab cikgu belum return kat dia, so cikgu kena return lah markah baru tu dekat dia, return. Tu dia ada bagi tahu previously berapa. Sorry. Laju sangat. So contoh markah baru dia, tadi I dah return. So sekarang dia contoh dia dah hantar kerja baru dia dekat I. So I happy, so I bagi dia 80 markah. Okay, saving. Now I return dekat dia, klik return. So dia akan bagi tahu previously markah you bagi berapa and sekarang you bagi berapa. And then you just tekan dia akan bagi tahu update, and then you just tekan returning, okay dah. Siap. Macam tu je. Tak, maksud saya pada ni macam mana saya semula kerja dari apa tanda dia submit balik satu kali. Dia dah submit balik. Cikgu macam mana saya tahu? Cikgu akan dapat notification yang pelajar tersebut ada turn in assignment. You akan dapat notification. Notification lah. Okay. Ya, you akan dapat notification yang pelajar tersebut telah turn in dia punya kerja, and then you boleh nampak jugalah semua tu. Ada dekat. So semua tu kerja-kerja yang dia dah bagi dia akan keluar dekat classwork semua. Tadi ada nampak soalan cikgu. Okay, kalau dah bagi grading dekat submit. Macam saya buat tadi yang pelajar-pelajar tersebut, pelajar-pelajar ni missing dia tak hantar apa-apa kan. Tapi kalau you nak bagi dia juga, contoh bagi dia kosong, boleh je you return kosong tu, you just return. Dia bagi tahu je lah return submit assignment. Dia akan bagi tahu cikgu, dia akan prompt cikgu yang pelajar ni tak hantar apa assignment, betul ke cikgu nak bagi dia markah. Dia akan bagi tahu macam tu. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Untuk besok kita for my session, if you are interested, saya akan pergi deeply lagi untuk bahagian assign classwork ni. For tomorrow kita akan pergi deep lagi. Sekarang ni untuk setahu saya Android punya telefon dia memang akan datang sekali Google product lah. Memang akan ada Google Drive semua tu. Even iOS iOS pun saya rasa ada cikgu sebab saya guna phone. Untuk iOS dia kena download Google Document.